Semenjak daripada episod 3 Ejen Ali musim 3 ni, ramai orang yang tertanya-tanya siapakah Zero. Sampai hari ni kita tak tahu siapa Zero. So, jom kita bincang mengenai satu orang yang mungkin boleh jadi Zero. Hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang ni Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk rakam video hari ini. Video teori Zero nombor 2. Hari tu abang dah buat video Zero. Video Zero yang pertama boleh tengok dekat sini. Sekarang jom kita buat video Zero yang kedua. Dan hari kita nak fokus pada satu karakter sahaja. Abang akan cuba sedaya upaya buat satu live stream, sama ada di TikTok ataupun di YouTube, untuk bincangkan siapakah Zero bersama dengan Roy sebelum episod 13 nanti. Tapi buat masa ni kita main-main dulu dengan teori-teori yang liar macam teori hari ni. Alright, jom kita mula. Okey, sekejap. Sebelum tu subscribe ke channel Seafood. Kalau korang belum subscribe, kita ada teori-teori macam ni banyak tau. Tak tahu lah lepas ni ada lagi ke tidak, tapi teori banyak, bukan saja untuk Ejen Ali, tapi untuk Bobo Boy, untuk Mega Mato dan sebagainya. So subscribe. Dan satu lagi spoiler alert untuk Ejen Ali episod 11 dan semualah episod-episod Ejen Ali sepanjang Ejen Ali wujud. Jom kita bincang teori siapakah Zero. Abang punya teori baru ni. Dalam teori Brazil abang hari ni, abang rasa Quattro adalah Zero. Yes, Quattro, Zero, dia dah Quattro, dia Zero lagi kan, macam pening. Tapi dengar dulu, abang ada sebab kenapa abang cakap macam ni. Abang tak tahulah apa pandangan korang tentang Quattro, tapi pada pandangan abang, Quattro ni dia dah jadi karakter yang agak penting semenjak musim 2 lagi. Sebab Quattro lah Uno boleh dapat dia punya iris. Dan kemudian dalam komik Ejen Ali, komik prolog, komik sebelum bermulanya musim 3 ni, kita jumpa karakter Quattro. So Quattro ada di bahagian-bahagian yang penting dalam cerita ni. So dalam komik prolog pun dia ada, dalam bahagian 1 pun dia ada, dan kita nampak dia mati basically pada akhir bahagian 1. Sekarang ni orang mesti ingat yang sama ada dia ni dah mati, Quattro dah mati, ataupun dia ditangkap oleh Cinco. Dia ditangkap sebab ialah dia ni agak pandai, so bahaya kalau Cinco biarkan dia saja. So sama ada dia dah mati ataupun dia ditangkap oleh Cinco. Itu sekarang apa yang orang rasa pasal Quattro. Tapi hati abang cakap Quattro akan ada impact yang lebih besar lagi dalam musim ini. Sebabnya poster Ejen Ali musim 3 bahagian 2. Abang akan tunjuk korang atas skrin. Korang nampak kan poster ni? Korang tengok dekat poster ni ada semua karakter-karakter ni. Tiba-tiba ada gambar Quattro. Abang tahu gambar tu boleh digunakan sebagai punca kenapa Rizwan berusaha sangat nak jatuhkan Cinco. Tapi dia juga mungkin ada maksud yang berbeza, ataupun maksud sebenarnya dia nak tunjuk yang sebenarnya itu adalah Zero. Itu adalah Zero. So, mungkin Walls dah mempermainkan kita daripada awal lagi. Abang selalu cakap teori abang kan. Abang cakap Zero ni dia bukan someone yang kuat. Sebab ramai orang bayangkan yang Zero ni, bila cakap pasal Zero, orang cakap dia mesti lagi kuat dari Uno. Tapi abang rasa tidak. Abang rasa kalau dalam kesemua numeros, ada 11 kan total. Kesemua numeros, Uno adalah perlawan terkuat. Lepas tu adalah Rizwan, siapa tu, Tres, Dos semua kuat lawan lah. Tapi Uno adalah yang terkuat dan Zero mesti antara yang terlemah. Zero ni dia macam Eren lah lebih kurang. Dia macam Nueve sikit. Dan dalam keseluruhan numeros, kita nampak karakter yang lebih kurang sama dengan Eren adalah Quattro. Dan Quattro basically, abang cakap tadi, dia banyak main peranan penting untuk apa yang berlaku dalam musim 2. Dan dia ada dalam prolog musim 3. Dan tiba-tiba dia dibunuh macam tu untuk jadikan sebagai motivasi Rizwan. Sedangkan Rizwan pun tak adalah rapat sangat dengan dia. So dari awal lagi abang ada satu teori di mana abang cakap Zero ni bukan karakter yang boleh berlawan, tapi Zero ni karakter yang kaya, yang mempunyai banyak influence, banyak orang kenal dia dan sebagainya lah. So dia ni bukannya orang yang pandai berlawan. Dan kalau kita ikut teori tu, yes, Quattro ni boleh jadi Zero lah, sebab Quattro ni salah satu numeros yang paling lemah. Abang rasa Quattro mungkin adalah numeros yang paling lemah dari segi fizikal bersama dengan Cinco. Tapi Cinco jauh lebih pandai daripada dia. So Quattro adalah yang paling lemah. Satu lagi kita nampak dalam episod 10 yang Nueve, Dr. Eren dikawal oleh Zero melalui microbug. Abang ada apa rasalah
Quattro ni, Profesor Akram ni, dia cukup bijak untuk buat benda ni. Dia cukup bijak untuk berjaya mengawal benda ni. Okey, rasanya teknologi tu memang datang daripada Cinco dan dia sendiri. Okey, sebab diorang dua-dua karakter tekno yang bijak. So, diorang boleh buat benda ni. So, Cinco boleh kawal semua Numeros menggunakan microbug. Why not Quattro pun boleh buat benda sama sebagai Zero. Itu satu lagi. Korang ingat tak masa awal-awal musim yang Quattro berjaya mengeluarkan microbug daripada Rizwan? What if benda tu semua plan dia? Rizwan ingat microbug dah terkeluar daripada Rizwan, tapi sebenarnya microbug tak terkeluar pun, dan microbug yang sisa yang tertinggal dalam badan Rizwan tu dan badan Dos sekali, itu adalah sebabnya, puncanya kenapa Cinco sentiasa tahu kat mana nak cari Rizwan, kat mana nak buat Rizwan. Kalau korang tengok plan Cinco dalam bahagian 1, okay, dekat cyber science dan sebagainya, plan dia macam perfect je. Okay, dia dapat lari daripada Rizwan, dia dapat frame Rizwan, dia dapat susahkan hidup Rizwan. Macam mana dia tahu yang Rizwan akan dapat dia macam mana timing dia semua tu perfect? Macam mana? Mungkin sebabnya dia ada orang dalam, aka Zero sendiri ataupun Quattro. Zero dikatakan someone yang membina Numeros. Zero yang basically dapat tahu ambil jin. Okay, Zero yang dapat jadikan jin tu Uno dan kemudian dia buat Numeros. So, Zero ni mesti someone yang kenal jin secara personally. Dan kalau fikir balik, siapa lagi dalam keseluruhan Numeros yang boleh kenal jin secara personal selain daripada Cinco? Jawapan ni adalah Quattro. Sebab Quattro juga adalah ejen mata, bekas ejen mata. So, ya, ada benda tu masuk akal, okey. Jadi Akram nampak yang apa yang berlaku dalam mata, dalam ketuteras punya masalah, dan akan gunakan masa tu untuk buat sesuatu. Okey, untuk jadikan Numeros. Kemunculan dia pada komik prolog tu buatkan abang rasa macam kenapa Quattro yang muncul? Adakah sebab dia Zero? Benda tu buat kita rasa macam tu. Dan kemudian kepakaran dia, mungkin dia boleh kawal microbug, dan dia keluarkan microbug Rizwan tu hanya untuk basically mempermainkan Rizwan. Dia nak buat Rizwan percaya kat dia. Mungkin macam tu. Lepas tu dia juga bekas mata, basically dia boleh jadi someone yang mengenali jin, dan kemudian dia yang jadikan jin tu Uno. Dia yang basically dapatkan buatkan jin jadi jahat dan sebagainya, sebab kerja dia, sebab dia dulu pun mata juga. Okey, dan itulah kepakaran dia sebagai seorang tekno, kebijaksanaan dia tu yang membuatkan dia boleh kawal Numeros dengan cara yang sangat-sangat menakutkan. Kemudian dengan kematian dia tu basically dapat macam buat dia dapat bersembunyi lah. Okey, dia akan reveal diri sebagai Zero tak lama lagi. Tapi sebelum dia reveal diri sebagai Zero, dia kena mati dulu. Barulah bila reveal tu jadi lebih gah. Kita akan terkejut, Rizwan akan terkejut, semua orang akan terkejut. Yang tahu dia Zero cuma Cinco macam tu. Obviously lah, teori ni memang agak teori Brazil, sebabnya kita nampak apa yang berlaku dalam musim 2. Musim 2 nampak Akram ni nampak seorang yang penakut. Akram juga dia duduk dekat dalam Numeros tu sebab keluarga dia dalam bahaya. Kalau dia tak duduk dalam Numeros, dia mungkin keluarga dia akan mati. So dia macam terpaksa dekat situ. Uno macam nak bunuh dia dan sebagainya. Okey, adalah benda-benda yang buatkan kita rasa macam, oh ya, tak mungkinlah dia ni Zero. Tapi mungkin itu semua cuma lakonan. Mungkin even Uno pun tak pasti siapa Zero. Okey, yang penting Uno dia dapat duit, dia dapat barang yang dia nak, dia peduli apa siapa Zero, dia nak buat apa yang dia buat. Macam tu. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Okey, ini hanyalah teori Brazil guys. Ni teori sangat liar, abang tahu. Mungkin kita akan teori liar lagi satu lepas ni. Kita ada satu lagi teori liar. Kalau video ni dapat 10,000 views kalau video ni dapat 10,000 views, abang akan upload satu lagi teori Zero liar. Adakah Rizwan Zero? Okay, kita akan tamatkan video kat sini. Terima kasih kerana menonton. Korang semua awesome sebab korang tengok sampai tahap ni. Terima kasih kepada semua members sebab korang sudi tonton video abang dan jadi members channel abang. Korang memang awesome. Kita jumpa di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.